Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Az-Zahra binti Nordin, Kad Matrik di 183-11039. Saya daripada kumpulan 7. Saya dan ahli kumpulan saya akan bentangkan hadis iaitu yang bertajuk disunatkan berkahwin dengan perempuan yang memiliki agama. Okey, pertama sekali kita pergi pada slide yang pertama lah. Matan hadis dan terjemahannya. Okey, saya akan bacakan matan hadis dahulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu mar'atu lil arba'i lima liha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fazfar bizati dini taribat yadaka. Okey, terjemahannya pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, perempuan itu dinikahi kerana 4 hal, iaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia. Ditulis oleh Muttafaq alaihi dan Imam 5. Okey, maksudnya dekat sini Nabi Muhammad SAW ni bersabda, perempuan itu dinikahi kerana 4 hal, iaitu kerana harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Tapi seelok-eloknya Nabi Muhammad SAW bersabda, seelok-eloknya seorang lelaki itu perlulah memilih perempuan yang beragama, nescaya ia akan bahagia. Okey, kenapa perlu memilih wanita yang beragama dan sebagainya? Selepas ini saya akan jelaskanlah bagaimana jika ia memilih dari segi harta, keturunan, kecantikan dan agama. Okey. Seterusnya kita pergi kepada slide yang kedua, iaitu makna kalimah. Okey, yang pertama, lima liha yang membawa maksud harta. Yang kedua, lihasa biha yang membawa maksud keturunan. Yang ketiga, jamaliha yang membawa maksud kecantikan. Yang keempat, lidiniha yang membawa maksud agama. Yang terakhir sekali, fazfar yang membawa maksud cari dan berusahalah serta berlumbalah untuk mendapatkan perempuan yang baik agamanya. Okey, dekat sini saya nak tekankan pada makna kalimah fazfar yang bermaksud cari dan berusahalah serta berlumbalah untuk mendapatkan perempuan yang baik agamanya. Kerana hadis ni menekankan untuk memilih wanita yang beragama. Okey, dekat sini kenapa perlu pilih agama? Jika seorang lelaki itu ingin mencari pasangan hidup yang menjamin untuk mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga dan boleh membimbing anak-anak bersamanya ke syurga Allah SWT, maka carilah dan berusahalah untuk mendapatkan perempuan yang baik agamanya. Nescaya dia akan bahagia. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Siti Madihah binti Muhammad Khalid. Saya akan sambung kepada syarah hadis, iaitu ada 4. Yang pertama harta, yang kedua keturunan, yang ketiga kecantikan dan yang keempat adalah agama. Okay, kita pergi kepada yang harta dulu. Harta ialah barang-barang berharga seperti rumah, tanah, bangunan, barang kemas dan lain-lain yang dimiliki oleh perseorangan, syarikat atau pertubuhan. Okey, sebab apa perlu milih wanita tu daripada segi hartanya? Lihat di mana sumbernya, sama ada halal atau haram. Maksudnya dari segi pekerjaan dia tu lah, dari segi duit ke, dia bekerja, dapat duit tu bekerja sebagai apa. Okey. Yang kedua adalah ke manakah harta yang dibelanjakan sekiranya ia seorang yang hartawan. Maksudnya kat sini, sekiranya dia orang kaya yang berduit, banyak duit semua tu, kita seorang lelaki yang nak kahwin dengan memilih harta ni, perlu lihat harta dia ni lebih kepada ke arah jalan yang bermanfaat ataupun tidak. Okey. Yang akhir ni, harta dapat menjamin kehidupan sebab kehidupan kelak. Sebab itulah hadis ni menyatakan milih perempuan yang berharta, maksudnya dapat membantu dari segi keuangan dalam mengurus rumah tangga nanti ke, kan. Okey. Kat sini bukan nak kata perempuan seorang lelaki tu perlu sibuk tentang masalah ataupun urusan perempuan yang belum sah jadi milik dia, kan. Seorang lelaki tu arti kata lain, orang kata apa, busybody. Tapi
seorang lelaki ni nak mengahwinkan dengan seorang perempuan ni, perlu berhati-hati dengan setiap pekerjaan seorang perempuan ni. Okey, sekiranya perempuan tu baik dan punya tahap keimanan yang kukuh, mesti akan menggunakan hartanya ke arah yang baik atau ke jalan agama lah, ke jalan yang benar. Okey. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali hammatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maksudnya kat sini, bandingan derma, iaitu derma, orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu boleh mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas, iaitu rahmat kurnianya. Lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Itu surah Al-Baqarah. Okey, kita teruskan dengan keturunan. Maksudnya adalah diturunkan daripada anak kepada cucu dan seterusnya. Kenapa perlu lihat kepada keturunan? Iaitu melihat perilaku kedua ibu bapanya. Sekira kedua ibu bapanya itu adalah sifatnya baik, jaga adab dan akhlaknya, maka anaknya juga akan menjaga akhlak dan adabnya. Sekiranya ibu bapa dia tu seorang jenis kaki pukul, barai, maka kemungkinan anak akan mengikut sifat seperti kedua ibu bapa tu, tapi tidak semestinya lah, kan. Yang kedua adalah melihat dari adakah adik-beradik wanita itu ramai ataupun tidak. Sebab apa perlu lihat kepada adik-beradik ramai ataupun tidak? Kerana Rasulullah SAW lebih menyukai memiliki umat yang ramai, bukan daripada keturunan yang dekat. Ini tujuannya sama macam tadi, untuk memiliki umat yang ramai. Okey, seterusnya, jika wanita itu dari keluarga yang baik dan tentunya adalah keturunan yang baik juga. Macam tu. Sebab apa? Kita tengok tujuannya untuk menerus generasi yang soleh dan solehah. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW lahir daripada keturunan yang baik. Sayyidina Khadijah, isteri baginda, juga lahir daripada keturunan yang baik. Maka lahirlah generasi yang baik-baik. Okey, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, inni asabtu amra'atan zata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu afa atazawwajuha qala la summa atahu saniyata fanaha summa atahu salisah faqala tazawwaju alwaluda fa inni mukasirun bikumul ummah. Maksudnya kat sini, sesungguhnya aku telah bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik, tetapi dia seorang yang tidak boleh melahirkan anak. Maka apakah aku boleh menikahinya? Maka Rasulullah SAW menjawab, jangan. Kemudian lelaki itu datang buat kali yang kedua, maka baginda juga melarangnya. Lalu lelaki itu datang buat kali yang ketiga, maka Nabi SAW bersabda, Kawinilah kamu akan perempuan yang penyayang, subur, kerana aku merasa bangga dengan memiliki umat yang banyak. Okay, hadis riwayat Abu Daud. Kita teruskan dengan kecantikan. Kenapa perlu memilih wanita tu dari segi kecantikannya? Okay, kecantikan ni meluas kan, dari segi pakaian dia semua. Okay, jika wanita pilihan kita itu cantik, maka ia adalah anugerah buatnya. Ditambah lagi cantik hati dan budinya. Okay, tengok kecantikan tu, rupa paras yang sebab apa kita milih kecantikan? Sebab rupa paras yang sedap mata memandang, dapat menunjukkan hati
suami. Kan kalau orang kata kalau pandang isteri ke pandang suami dapat pahala. Maksudnya kita suka pandang kan dapat pahala. Okey. Yang ketiga, kecantikan wanita tersebut perlu dilihat. Adakah dia menggunakannya ke arah kebaikan atau memperagakan diri sendiri ke arah yang tidak baik. Maksudnya kat sini dia seorang yang jenis menjaga auratnya ke, jaga pandangan dia ke, kepada ke arah kebaikan dengan cantik itu dijaga untuk suami dia ke kan. Tengoklah. Kalau yang tidak baik tu dia suka tayang, maksudnya riak dengan kecantikan dia. Ke arah yang tidak baik dia melakukan perkara tidak baiklah dengannya kecantikan dia tu dari segi pakaian seksi ke kan. Perkara yang tidak menutup aurat lah orang kata. Okey, berdasarkan surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Maksudnya kat sini, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada pemandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Okey, sekarang kita terus kepada agama. Agama iaitu setiap daripada ciri-ciri yang kita letakkan untuk pasangan kita perlulah bersandarkan Islam dan melihat kepada agamanya. Jika baik seseorang itu, maka pastinya harta dan kecantikannya akan digunakan ke jalan yang betul dan akan lahirlah anak-anak yang baik dari rahimnya juga. Okey, memilih wanita berdasarkan agama itu lebih utama kerana wanita yang solehah ni dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Okey, hal ini kerana kenapa perlu pilih wanita yang beragama juga? Kerana wanita solehah tentulah berada dalam kelompok yang bijak memelihara kecantikannya untuk suaminya sahaja, pandai menjaga harta dan keturunannya. Jadi sudah tentulah ciri-ciri tersebut ada pada wanita yang beragama. Wanita yang baik dan beragama ini pula sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan hanya untuk gerangan lelaki yang baik juga. Okay, sesungguhnya lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Okay, sebab dalam banyak-banyak memilih keturunan, harta, kecantikan, yang lebih utama adalah memilih agama. Memilih agama lengkap, dia memiliki semua benda keempat-empat tu. Berdasarkan riwayat Muslim 715 iaitu ad-dunya mata'un wa khairun mata'in dunya al-mar'atu salihah. Maksudnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Okey, dalil yang menyokong. Dalil yang menyokong iaitu la tazawwaju nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna wa la tazawwajuhunna la amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tutagiyahunna walakin tazawwajuhunna ala dini wala amatu harma'u sauda'u zatu dini afdal. Maksudnya kat sini janganlah kalian menikahi para wanita semata-mata kerana kecantikan mereka, kerana kecantikannya mungkin akan merosakkan mereka kerana tertipu dan sombong dengan kecantikan. Jangan juga menikahi para wanita kerana harta-harta mereka, kerana berkemungkinan harta akan menyebabkan mereka jatuh dalam kemaksiatan dan kejahatan. Akan tetapi, hendaklah kalian berkahwin dengan perempuan atas dasar agama. Seorang hamba, perempuan yang sumbing pada mulut dan telinga tetapi mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna lebih baik daripada perempuan yang merdeka dan membelakangi perintah agamanya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nurul Akila binti Aziz. Nombor matrik D18310987. Saya dan kawan-kawan dapat tajuk disunatkan berkahwin dengan perempuan yang memiliki agama. Saya bentang Pahat Istimat Hukum disunatkan berkahwin dengan perempuan yang memiliki agama. Dalam fiqh hadis, dapat disunatkan mengahwini perempuan yang memiliki keturunan baik dan taat agama. Demikian pula, setiap pilihan hendaklah disertakan dengan adanya faktor ketaatan dalam beragama. Contoh faktor ketaatan dalam agama bagi wanita tu macam cara pemakaian dia, cara dia tutup aurat, cara dia bersopan santun, cara dia bermuamalah, cara dia layan keluarga dia. Lebih kurang macam tu. Seterusnya, faedah berkahwin dengan perempuan yang memiliki agama. Nombor 1, dapat mengelakkan daripada melakukan maksiat. Bila kita berkahwin dengan perempuan yang ada ilmu yang dia amalkan, kita lelaki ni dia tak akan mudah jatuh. Maksudnya lelaki ni dia tak akan mudah terjerumus dekat perkara-perkara yang maksiat. Sebab bila perempuan tu dia dah guna sepenuhnya dengan dia punya ilmu, dia akan bawa lelaki tu untuk menghalalkan dia. Macam tu. Seterusnya, dapat melahirkan keturunan yang sihat. Maksudnya kalaulah perempuan tu beragama, lelaki tu pun beragama. Bila dia sama-sama saling ada agama, so saling sama antara satu sama lain, didik anak dia daripada kecil sampailah ke besar dengan agama, dengan cara agama, maka budak tu tak sesat lah bila besar. Taklah jamin dia tak sesat, tapi selalunya budak-budak dia akan amalkan benda yang dia belajar pada kecil. Dia akan ikut mak dia 70% perbuatan mak dia daripada perbuatan sekeliling dia. Dia akan ikut perbuatan sekeliling dia. Lebih kurang lah. Seterusnya, berjaya mengurangkan gangguan hati. Kan dalam Al-Quran kan dah cakap, janganlah kita menghampiri zina. Walaupun pandangan mata tu pun zina. Boleh katakan zina juga. Zina mata. Itu pun mula-mula mata. Lepas tu turun ke hati. Itu tidak dibenarkan. Nafsu kita ni kita kena lawan dengan ilmu-ilmu yang kita belajar, dengan Quran, dengan terap baca Quran, puasa. Kita dapat dibendung. Seterusnya, hidup saling mencintai antara satu sama lain. Untuk pasangan yang berkahwin, kena ada, bukan yang baru berkahwin je, pasangan yang dah berkahwin pun, bila kita berkahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita susah tau nak ada rasa bosan. Kita punya perkahwinan tu akan jadi manis je kalau kita betul niat perkahwinan tu kerana Allah Ta'ala, kerana agama. Perkahwinan tu dia akan jadi tak rumit, dia akan jadi senang je perjalanannya. So, kita kena cinta, saling cinta antara satu sama lain. Maksudnya tak curang. Seterusnya, berupaya membina kehidupan yang aman dan damai di dalam rumah tangga. Maksudnya sama-sama turunkan ego, sama-sama bekerjasama, sama-sama ada toleransi, faham antara satu sama lain. Tak mudah lah dengar cakap orang-orang. Sebab zaman sekarang kan banyak lah orang lebih dengar cakap orang luar daripada orang dalam rumah. So benda tu tak baik. Maksudnya benda tu tak elok lah diteruskan. Akhir slide, part pengajaran
disunatkan berkahwin dengan perempuan yang memiliki agama. Pertama sekali, kita perlulah yakin dengan pasangan bahawa dialah yang akan membawa kita ke hadapan tanpa takut akan kegagalan. Maksudnya susah senang bersama. Jatuh turun naik sama-sama. Laki tu susah, perempuan tu pun susah. Laki tu bahagia, perempuan tu bahagia. Maksudnya dia sama-sama, sama taraf. Tak adalah macam setengah hubungan ni bila lelaki tu jatuh, perempuan tu tak nak tolong. Tak ada. Itulah pentingnya kita kena kahwin dengan perempuan yang memiliki agama. Kalau kita kahwin dengan perempuan yang tak memiliki agama, dia akan teruskan dengan ego dia, dengan apa yang dia akan teruskan dengan apa yang dia rasa benda tu betul. Bila kita kahwin dengan perempuan yang ada agama, kita akan perempuan yang agama tu akan tunduk kepada suami. Maksudnya perempuan yang beragama ni dia akan lebih dahulukan suami dia daripada benda-benda yang lain. Sebab dia tahu benda tu adalah kewajipan dia. Mentaati suami adalah kewajipan dia. Seterusnya, mestilah mencari orang yang betul agamanya supaya dia mampu menjadi ibu atau bapa yang baik dan dapat memberi didikan agama yang secukupnya. Maksudnya, kita mestilah cari orang yang betul agama dia. Sekarang kan ramai juga yang nampak macam beragama tapi dalam masa yang sama kurang agama dia. Kita sepatutnya itulah yang dinamakan tunang tu untuk perkenalan, untuk masa perkenalan, untuk nak tahu dia tu macam mana family dia, macam mana keturunan dia. Itulah dalam Islam adanya pertunangan tu. Tapi tak elok lama-lama. Kalau kita cari orang agama dia cukup mampu jadi ibu kepada anak-anak lelaki, seorang imam, so anak-anaknya akan dapat agama, akan mendapat ajaran yang didikan yang secukupnya. Macam kalau daripada kecil dah ajar solat berjemaah, dia sampai ke besar dia akan teruskan dengan solat berjemaah tu. Dia takkan tinggal. Bila anak perempuan kita teruskan dengan pakai tudung daripada kecil, sampai ke besar dia akan teruskan dengan tutup aurat. Dia tak akan buka, dia akan rasa serba salah, dia akan rasa malu. Seterusnya, nombor 3, kita mestilah menjaga nama baik pasangan, tidak kira sebesar mana pun kesalahan yang dibuat, kerana nama baik pasangan adalah nama baik kita juga. Ini lebih kurang macam aib dalam pasangan. Aib dalam pasangan. Kita sebagai contoh, kalau kita dah berkahwin, kita tak boleh senang-senang je nak cerita pasal aib lelaki tu dekat orang luar. Maksudnya kalau kita dah berkahwin lepas tu kita cerita pasal lelaki kita dekat kawan baik kita, itu tak boleh. Itu tak boleh dalam Islam. Memang tak boleh. Itu kita kena jaga maruah lelaki kita. Lelaki kita pun kena jaga maruah isteri dia. Macam tu. Seorang lelaki kena jaga maruah seorang perempuan seorang isteri pun kena jaga maruah seorang suami. So sama-sama, walaupun benda tu besar mana pun, kena hadapi sama-sama. Seterusnya, nombor 4, perlulah menjaga penampilan untuk pasangan supaya dia sentiasa gembira dan ukirkan senyuman serta dapat hilangkan keletihan yang kita atau dirinya alami. Maksudnya kat sini kita kena jaga penampilan kita. Maksudnya kan, kalau lelaki suami balik kerja penat, lepas tu kalau dia nampak lah kita ni serabut, kusam, masai, ada ke dia selera nak masuk, nak teruskan? Mestilah dia macam okay, mandi-mandi siap keluar pergi lepak dengan kawan-kawan. Mesti macam tu kan. Kita mesti tak nak, sebab kita sebagai orang perempuan, kita nak dia tu selesa dengan kita. Jadinya kita kena berhias diri walaupun dekat dalam rumah. Kalau kita berhias diri untuk suami kita, kita akan dapat pahala. Pahala tu kita akan dapat, senang je perempuan dapat pahala dengan cara jaga maruah lelaki.
bukan jaga maruah lelaki, jaga maruah diri. Lepas tu taat suami. Ada lagi saya tak ingat. Kalau kita keluar, kalau dia ada kerja ke, dia bawa kita keluar, kita pun kena jaga juga image dia. Maksudnya taklah pakaian yang teruk-teruk, yang koyak-koyak sana sini, tak ada. Kita jaga image dia dan jaga image kita supaya orang pandang, bukanlah nak hidup untuk pandangan orang, tapi biarlah nampaklah yang macam diri kita ni. Orang yang berilmu, dia akan jaga dia punya penampilan. Biar nampak kita ni ada penampilan yang bagus. Seterusnya, akhir sekali, apa sahaja yang berlaku, perlulah menguatkan antara satu sama lain, kerana perkahwinan ini menunjukkan bahawa kita dan pasangan akan menghadapi jalan kehidupan bersama. Oleh itu, jangan kita lepaskan tali perkahwinan yang sudah diikat pada awal perkahwinan. Maksudnya kat sini, kita maksudnya kalau bergaduh besar mana pun, kita jangan mudah termakan dengan hasutan syaitan. Kita kena teruskan juga. Kita kena rendahkan ego, bincang elok-elok, biar satu hubungan tu terus berjalan dengan aman. Kalau kita tak puas hati, sama-sama luar. Biar sama-sama faham, sama-sama berubah. Itulah menunjukkan keluarga bahagia. Sekian, terima kasih daripada saya dan kawan-kawan saya. Semua yang baik tu datang daripada Allah, dan semua apa yang buruk tu, apa yang kurang tu datang daripada diri kita orang sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.